Saya kira semua dari kalangan kita yang hadir telah menyaksikan sendiri bagaimana kebangkitan rakyat dalam negara kita menjelang pilihan raya umum yang ke-13 ini. Dan apa yang paling menarik, kebangkitan rakyat yang kita saksikan melalui Bersih 3 ia berlangsung pada hari ini, rata-ratanya adalah dari kalangan anak-anak muda. Saya jangka 80% ke atas yang hadir dalam himpunan besar hari ini ialah dari kalangan anak-anak muda. Kebangkitan inilah sebenarnya yang telah dilakarkan oleh anak-anak muda di seluruh dunia. Kebangkitan anak-anak muda di dataran Tahrir yang telah menjatuhkan rejim Hosni Mubarak. Demikian juga di Tunisia, di Libya, dan juga di Syria. Dan sebelum daripada itu di Yaman dan di seluruh dunia. Saya lihat kebangkitan anak-anak muda yang memerlukan perubahan hasil daripada penindasan yang berpanjangan yang dilakukan oleh pemerintah yang zalim dan pemerintah yang bertentangan dengan nilai demokrasi yang mereka anut sendiri, termasuk dalam negara kita. Jadi kebangkitan ini adalah suatu kebangkitan yang menjadi isyarat kepada kita bahawa pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang adalah merupakan turning point kita untuk merubah kerajaan Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat, insya-Allah. Saya harap selepas daripada ini kita kekalkan momentum ini. Kita kekalkan momentum ini dengan terus kita memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Kenapa kita mesti melakukan perubahan? Kenapa kita mesti bangkit untuk menolak kerajaan Barisan Nasional? Saudara, kita telah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Hendaklah kamu menegakkan yang ma'ruf dan hendaklah kamu mencegah kemungkaran. Jika sekiranya kamu enggan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, artinya kamu sengaja membiarkan orang-orang yang jahat di kalangan kamu bermaharajalela. Apabila orang-orang jahat ini bermaharajalela dengan kejahatan yang dilakukan olehnya, maka kejahatan itu akan menular ke seluruh negara dan akan mengenai keseluruhan rakyat. Pada waktu itu, setelah kamu dilanda kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat di kalangan kamu, angkara kamu tidak menegakkan yang ma'ruf dan kamu tidak mencegah kemungkaran, penyelewengan, pecah amanah, penipuan, rasuah yang dilakukan oleh mereka, maka pada waktu itu barulah kamu nak cari orang-orang yang baik dari kalangan kamu. Baru nak cari tok guru, baru nak cari kiai untuk semayang hajat, untuk minta doa, tolak bala, tolak musibah, tolak bencana yang telah menimpa kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, fala yustajabu lakum. Doa itu telah tidak lagi mustajab. Doa itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita supaya kita bangkit menegakkan yang ma'ruf, tegakkan keadilan, tegakkan kesaksamaan, tegakkan ketelusan, tegakkan syariat sebagaimana yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita bangkit menentang kemungkaran. Kita bangkit menentang segala kefasadan, kekejian, penindasan, kezaliman, penipuan, pecah amanah, penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh golongan penindas ini. Jika sekiranya kita tidak melakukan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kita biar mereka jahat
dan kita biar mereka melakukan kemungkaran di atas muka bumi. Oleh karena itulah, saudara yang dihormati sekalian, sebelum doa daripada kiai-kiai kita, sebelum doa daripada tuan guru kita tidak diterima oleh Allah, maka ayo kita bangkit dan kita kekalkan kebangkitan ini sehingga kita berjaya insya-Allah melakukan perubahan dalam negara kita. Saudara, kitalah rijalut taghyir. Kitalah ejen perubah. Apa yang kita nak ubah? Kita nak ubah daripada kerajaan yang korup kepada kerajaan yang bersih insya-Allah. Yang kita nak ubah daripada kerajaan yang menindas, yang rasuah, kepada kerajaan yang insya-Allah menawarkan kebajikan kepada rakyat dan menjaga negara ini, ekonominya, politiknya berdasarkan kepada apa yang telah diajar oleh Tuhan yang mencipta manusia dan mencipta langit dan bumi ini. Kitalah rijalut taghyir. Kita tidak ada pilihan yang lain. Sebagaimana jua yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Wa fi riwayatin, "Wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal." Rawahul jamaah. Barang siapa yang menyaksikan kemungkaran, yang melihat berlakunya penyelewengan, yang menyedari adanya rasuah yang dilakukan oleh golongan tertentu termasuklah pemerintah, maka hendaklah dia bangkit untuk melakukan perubahan. Dalam hadis ini Nabi sengaja menggunakan perkataan falyughayyirhu, hendaklah ubah, dengan membawa huruf lam. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam itu dikenali sebagai lamul amr, perintah daripada Allah. Al-amru tufidul wujub. Amar itu dengan makna wajib. Wajib setiap kita untuk melakukan perubahan dengan tangan kita, yaitu dengan kekuasaan, dengan kemampuan, dengan keupayaan yang ada di tangan kita. Jika sekiranya kita tidak mampu untuk ubah dengan tangan, maka kita ubah dengan lidah. Menegur, mengkritik, menasihati, khutbah, kuliah, ceramah, nasihat dan seumpamanya. Tidak ada kepetahan untuk bercakap dan memberikan hujah, maka hendaklah ubah dengan hati kamu. Ubah dengan hati itu adalah seremah-lemah iman, seringan-ringan iman. Dalam satu riwayat yang lain, tidak ada iman selepas daripada itu, walaupun hanya sebesar biji sawi. Saudara yang dihormati sekalian, paling lemah kita mesti ubah kemungkaran itu dengan hati kita, dengan perasaan kita. Ada orang menafsirkan makna ubah dengan hati itu maknanya duduk diam. Saudara, saya tak setuju dengan penafsiran itu. Kalau kita duduk diam, sampai bila kemungkaran itu akan berubah? Sampai bila kefasadan yang dilakukan oleh mereka akan berubah? Kita tak boleh duduk diam. Yang dimaksudkan ubah dengan perasaan itu, dengan hati itu, ialah kita tunjuk perasaan kita benci kepada kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Kita kena tunjuk perasaan tak setuju kepada segala penyelewengan, rasuah dan pecah amanah yang dilakukan oleh mereka. Tunjuk perasaan itu bahasa Melayu. Orang putih panggil demonstrasi. Termasuk kita hari ini, Himpunan Bersih 3. Ada orang kata tidak syar'i, bertentangan dengan Islam, bercanggah dengan syariah. Ulama-ulama muda UMNO, dia kata himpunan ini penuh dengan kekufuran, semata-mata kerana dipimpin oleh ambiga. Dia kata, saya daripada pagi sampai malam ni tak jumpa pun dengan ambiga. Kulu kile. Kita menyertai dan kita menyokong bersih ni bukan kerana ambiga, tetapi kerana kita menuntut supaya sistem pengurusan dan pengendalian pilihan raya dalam negara kita diada dengan bersih, telus dan saksama, adil tanpa sebarang penyelewengan. Itu yang kita tuntut. Tapi saya tengok dalam Twitter, dalam Facebook yang diratik oleh UMNO secara stereotip oleh setiap cyber trooper mereka dan juga setiap
pemimpin mereka dan SB mereka, kononnya kita telah diperalatkan oleh Amiga. Himpunan ini adalah himpunan LGBT, himpunan ini untuk memurtadkan orang Melayu. Sedangkan sepanjang kita turun ke bersih tadi, tak ada seorang pun melaungkan hidup seksualiti merdeka. Ada? Tak ada seorang pun melaungkan hidup LGBT. Ada? Tak ada seorang pun mengaungkan hidup Amiga ataupun seumpamanya. Yang kita sebut ialah hidup rakyat, yang kita sebut ialah bersih pilihan raya. Kerana itulah objektif kenapa kita mengadakan himpunan ini. Dia kata tak syar'i. Nas yang saya baca tadi jelas menunjukkan bahawa kita juga dibenarkan oleh syarak untuk membantah kemungkaran itu. Paling-paling tidak setelah habis cara kita. Kita adu pada suhakam. Kita report polis. Kita bahas di parlimen. Ahli parlimen kita bertungkus lumus menyuarakan hak rakyat untuk membersihkan sistem pengurusan pilihan raya dalam parlimen. Tapi mereka tidak pernah dengar tuntutan rakyat dan tidak pernah mempeduli tuntutan rakyat. Walaupun kononnya ditubuhkan PSC nak merubah dan nak melakukan beberapa transformasi, tetapi sehingga hari ini tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Termasuklah dakwah kekal yang dikatakan akan diguna dalam pilihan raya yang akan datang. Selagi mana benar-benar tidak dilakukan, belum mengundang kepercayaan dan keyakinan kita. Sebab kita ada pengalaman. Pilihan raya tahun 2008, pilihan raya tahun 2008 dia kata nak guna dakwah kekal. Dan dia telah beli dakwah kekal. 4 juta ringgit wang rakyat telah dihabiskan untuk beli dakwah kekal. Sampai masa pilihan raya last minute, dia kata dakwah itu tak jadi guna. Batal, cancel, tak jadi guna. Maknanya pilihan raya umum akan datang pun macam-macam lagi boleh terjadi. Antara tuntutan kita juga ialah kita tidak mahu bubarnya kabinet ataupun pilihan raya umum yang akan datang diadakan sebelum daripada seluruh tuntutan rakyat diterima oleh Barisan Nasional ataupun dilaksanakan dalam sistem pengurusan pilihan raya umum yang akan datang. Saudara yang dihormati sekalian, kebetulan saya ini baru balik daripada Makkah Al-Mukarramah, dan kita lancarkan juga bersih 3 di Makkah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. Kita upload gambar tu dalam Facebook. 2-3 hari ini dia main dalam TV. Dia kata ketua pemuda telah mencemarkan tanah suci haram, telah mencemarkan Masjidil Haram. Kebetulan pula timbalan saya Ustaz ni Abdul, dia bawa baju bersih, duduk di tepi Kaabah, dia ambil gambar begitu. Dia ambil gambar begitu, bersih. Ulama-ulama muda UMNO, dia kata pemuda PAS telah mencemarkan Masjid Haram. Saya kata mereka ni tak pandai baca. Yang cemar itu kotor. Adapun baju yang kita bawa ialah baju bersih. Yang cemar itu ialah kotor. Yang kita nak perjuangkan ialah kita nak bersih. Nak bersihkan sistem pengurusan, nak bersihkan data pemilih, nak bersihkan pengurusan pengendalian. Dan kenapa sampai ke Mekah? Ya, di Mekah juga ada komuniti orang Malaysia. Demikian juga di Madinah. Bukan saja Mekah, di Madinah, tetapi di seluruh negara, di seluruh dunia, termasuk di Melbourne, insya-Allah di India, di New Zealand, di Amerika, akan upload gambar-gambar mereka berhimpun untuk tunjuk kepada kita semua. Kita hari ini bukan kita je berhimpun. Yang kita hari ini pun bukan tempat kita je berhimpun. Orang yang berhimpun di Dataran Merdeka, dia kata puluhan ribu Dataran Merdeka. Saudara, bukan Dataran Merdeka saja. Puluhan ribu Dataran Merdeka juga kita berhimpun di Dataran Maybank. Puluhan ribu di Dataran Maybank. Bukan saja Dataran Maybank, di KLCC, di Pasar Seni, di Masjid India, di seluruh Bandar Kuala Lumpur ini. Tiba-tiba TV3 kata 26,000 sahaja yang hadir pada hari ini. Kalau dia kata 20,000 pun tak apa, yang 6,000 tu dia kira lah ke mana yang 26,000. Dia boleh letak angka 6,000.
26,000 saja yang hadir. Saudara yang dihormati sekalian, insya-Allah kita datang secara aman dan kita telah buktikan. Kita telah buktikan bahawa tindakan kita memang aman. Tak ada apa-apa. Kita duduk, bantah, santai begitu saja. Adapun berlaku beberapa insiden, itu adalah hasil provokasi. Antaranya unit amal kita. Saya tengok sendiri unit amal kita. Dia nak kutip sampah. Setelah tamat himpunan, jam 4:30 petang tadi. Nak kutip sampah, dihalau oleh polis. Dan malam ni saya bercadang nak tayang satu video bagaimana sekumpulan 30 orang polis membelasah seorang peserta demo bersih tadi. Kita sedang menanti kawan kita sampai untuk bawa video cam dia. Kebetulan dia berada di tempat kejadian dan dia menyaksikan dan dia rakam peristiwa 30 orang polis membelasah seorang peserta demo. Saudara yang dihormati sekalian, ini adalah merupakan satu episod malang dalam sistem demokrasi negara kita. Kita mengharapkan insya-Allah dengan kebangkitan inilah nantinya bukan saja rakyat menyaksi, tetapi Allah yang telah melihat semangat yang ada di kalangan kita, terutama anak-anak muda yang mula mau menyaksikan perubahan, mendapat izin, nusrah, ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan raya umum yang ke-13 kita menang insya-Allah. Pihak Media Pas melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media Pas, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.